Okay, baik, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alana hikmataka wa yashur alana min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okeylah, soalan 5, belanjawan tunai. Jadi macam biasalah kamu tengok jawapan yang kamu dah buat sebelum ni. Yang mana yang dah betul tu, tahniah kamu faham dengan tu. So, yang mana salah, kamu cuba buat pembetulan lah pada malam ni. Dan cuba fahamkan apa yang kamu salah. Okay, baik, kita mulalah. Okay, pengenalan tak ada apa-apa sangatlah. Dia cuma beritahu maklumat tentang perniagaannya sajalah lah. Dia minta kita sediakan belanjawan 3 bulan berakhir 31 Disember. Okay, baik, yang bahagian penting yang pertama ni, yang ramai juga silap ni. Bahagian baki-baki awal ni lah, maklumat awal. Dia beritahu sini maklumat awal berikut. Yang ni sebenarnya kamu kena ambil dua benda sahajalah, iaitu baki bank dan juga baki tunai. Kita kena ambil yang tu sahaja. Okay, yang ni kamu masuk kat mana? Kamu masuk di bawah baki awal bulan Oktober. Nah, ada yang ambil jumlahkan semua, ada yang kamu yang jumlahkan sampai ke semua. Cikgu dah beritahu banyak kali dah lah untuk baki awal. Soalan bagi banyak item, kita cuma ambil semua benda yang berkaitan dengan tunai sahaja. Jadi 58,000 kamu kena tambah dengan 4,500. Jadi baki awal kamu hanya masukkan sebanyak 62,500 sahaja. Nah, itu jawapan yang pertama lah. Baki awal 62,500. Jumlah 2 ni lah 62,500 masukkan ke dalam baki awal dalam jawapan kamu. Okay, yang tu yang pertama. So maklumat yang tu lah yang pertama sekali, baki awal 62,500. Okay, berikutnya kita tengok anggaran penerimaan dan pembayaran. Okay, yang ni pun cikgu muskil sebab ada beberapa murid yang macam seolah-olah tak faham langsung kat mana item mana yang nak masuk di bawah penerimaan, item mana nak masuk bawah pembayaran. Kamu baca balik ayat-ayat yang dia bagi tu, kena fikir logik sajalah. Kalau urusan negara tu berlaku, sama ada kamu yang kena bayar duit ke orang ataupun kamu yang terima duit daripada pihak yang lain. Yang tu sajalah sebenarnya kena baca lah ayat tu. Okey, tak apa, kita tengok satu-satu. Yang nombor 1 Roman ni lah. Okey, ini dia bagi tahu anggaran jualan. Okey, anggaran jualan bulan Oktober dan November, dia bagi dah angka 205 dengan 250. Jadi jualan, fikir logik lah. Jualan ni masuk kat bawah mana? Jualan kita akan terima duit. Kan? Jualan kita jual barang ke orang, orang bayar duit kat kita. So kita akan menerima duit. Sebab ada juga murid yang masukkan jualan ni bawah pembayaran. Cikgu sangat confused. Tolong faham benda ni betul-betul lah. Jual, kita jual barang, kita terima duit. Jadi yang ni mudah sebab apa? Untuk bulan Oktober dan November, angka dah diberikan. Jadi kamu cuma yang pertama, masukkan dia punya butiran lah. Di bawah penerimaan, letak jualan. Nak tulis jualan, boleh nak tulis jualan tunai pun boleh. Okey, kemudian nombor yang dia bagi tu tulis balik lah. Untuk bulan Oktober 205,000. Untuk bulan November 250,000. Okay, yang ni mudah sebab apa? Dia tak pecah-pecah kepada tunai ataupun kredit kan. Dia cuma kita, itulah anggaran jualan. Tidak ada pecah-pecah. Cuma yang kamu nak kena kira adalah angka untuk bulan Disember. Disember dia kata meningkat 20% daripada bulan sebelumnya. Jadi kamu ambil angka bulan November. Kan, angka bulan November 250,000 kan. So kamu kali dengan 1.2 lah. So nak dapat angka Disember ni, kita ambil angka November 250,000, kamu darab dengan 1.2 kan. Cikgu ajak kan, kalau naik dia akan jadi 1 point something. So darab dengan 1.2 sebab naik 20%. Jadi untuk angka bulan Disember kamu akan dapat 300,000. Okay, yang ni majoriti kamu boleh buat pengiraan dengan baik lah. Nah. So yang tadi kita kala angka baki awal tu angka kamu sendiri, angka kita kira. Yang ni bulan untuk jualan angka bulan Disember lah angka yang kita kira. Okay, so selesai 1 Roman.
Okey, tengok pula maklumat belian. Okey, belian ni yang complicated sikit lah. Okey, belian dia bagi tahu 60% adalah belian tunai. Okeylah, 60% belian tunai. Bermaksud berapa persen yang secara kredit? Bermaksud yang secara kredit adalah sebanyak 40%. Dan dia beritahu di situ tempoh kredit selama 1 bulan kan, tempoh kredit sebulan. Maksudnya macam kita beli bulan Oktober, kita akan bayar bulan berikutnya kan, bulan November. Macam itulah lah kata dia. Okey, jadi yang ni dia akan ada 2 butiran lah. Okay, yang belian secara tunai kita akan tulis sebagai butiran dia belian. Okey, belian. So kalau yang pertama sekali item bayar lah nak. Ini pun kena fikir lah nak. Bila kita buat belian, kita akan bayar. So yang ni kamu akan masuk di bawah pembayaran. So ada 2 item. Belian tunai kita tulis sebagai belian. Dan yang secara kredit tu kita tulis sebagai akaun belum bayar. Okey, baik. Sekarang kita nak kira. Nah, untuk bulan Oktober, kita faham macam lah. Yang tunai 60%, yang kredit 40%. Nah, kamu tekan kalkulator kamu masing-masing. Yang Oktober tu berapa ringgit yang tunai? So, kamu ambil 167,000, kamu darab dengan 60%. Maka untuk belian yang bulan pertama, saya naik balik sikit bagi nampak angka belian tu, laju bulan tu. Jadi belian bulan Oktober, kamu isi yang tunai tu 100,200. Yang ni lah yang kita darab tu. 167,000 darab 60%, kamu akan dapat 100,200. Okay, itu kamu masukkan angka bulan Oktober. Kemudian yang balance 40% tu kamu tolaklah balik. Ya, kamu tolak balik dengan 167,000. Kamu akan dapat situ yang 40% ni 66,800. Yang tu kamu akan bayar bila? Dia kata tempoh kredit selama 1 bulan. Kamu akan bayar dalam bulan November. So ini akan masuk dalam bulan November. Jadi masukkan di bawah lah baris akaun belum bayar lah nak. 66,800. Itu masuk dalam lajur bulan November bawah baris akaun belum bayar. Okay, dia selesai lah yang bulan Oktober punya. Okay, baik. Sekarang tengok pula yang bulan November. Buat benda sama lah. 60% dengan 40%. Okay, kamu kira yang tunai dulu. Okay, ambil 195,000 darab dengan 60%. Jadi kamu akan dapat 117,000. Yang tu masuk bulan yang sama lah. Okay, belian secara tunai bulan November. 117,000. 117,000. Okay, kemudian kamu kira lah yang baki 40% tu, tolaklah balik. Okay, 170,000 kamu tolak balik dengan 195,000. Maka kamu akan dapat yang secara kredit adalah sebanyak RM78,000. Yang ni akan bayar dalam bulan Disember. So kamu masukkan bawah lajur akaun belum baris akaun belum bayar bulan Disember lah, 78,000. Okeylah, yang tu yang bulan November selesai. Okay, kalau aku tak dapat catch up ni, cikgu rekod ni, kamu boleh tengok balik lah. Okay, yang bulan Disember, ni kita cuma nak perlu masukkan yang secara tunai lah. Okay, kita ambil ni, kita darab dengan 60% sahaja. So, 157,000, kamu darab dengan 60%, so dapat 94,200. So, itu masuk bawah baris belian tunai. 94,200. Yang kredit kamu tak payah kira sebab itu dah masuk bulan Januari. Dah keluar jawapan. Inilah benda-benda yang kamu kena faham untuk penggunaan belian. Yang ni belian yang bulan yang pertama. Yang cash tu 60% masuk bulan yang sama. Yang 40% anjak 1 bulan. Begitu juga dengan yang bulan November lah kan. Sama lah konsep dia. Yang 60% tu masuk bulan yang sama. Yang 40% kamu anjak 1 bulan masuk di bawah akaun belum bayar. Yang bulan Disember kamu hanya perlu kira yang secara tunai sahaja. Sebab yang kredit dah masuk bulan 1. Okay, cuma kamu tengok di sini lah, tengok jawapan kamu. Ada satu lompong kan.
Bulan Oktober yang akaun belum bayar tu kosong. Tak ada angka yang ni, cikgu warna kuning ni. Cuba kamu ingat balik kamu buat folio. Yang kita ambil angka akaun belum bayar yang sebenar. Kat sini lah. Kita akan bayar pada bulan Oktober. So, kamu ambil angka ni lah. 49,400 masuk di bawah lajur Oktober, di bawah baris akaun belum bayar. 49,400. Yang itulah angka-angka yang kamu kena masukkan di bawah belian dan juga akaun belum bayar. Okeylah, yang itulah. Jadi di sini ada banyak markah lah. Markah dia sangat banyak di sini. Ada 5 markah. Okey, kita selesai dengan item 2 Roman. Okey, baik, kita tengok pula item 3 Roman. Okey, 3 Roman ni ada 2 benda lah. Pertama, ayat kita terima pinjaman. Bulan November, kita menjangka akan menerima pinjaman bank tu, cikgu warna hijau. Pinjaman bank RM90,000 dijangka diperoleh. Tengok ayat kata kerja tu, diperoleh. So, kalau diperoleh, kamu nak masukkan bawah mana? Kamu kena masuk bawah penerimaan. So, itu yang pertama kamu kena buat. Masukkan pinjaman tu di bawah penerimaan. Okay, cikgu masukkan jawapan dulu sekarang. Okay, untuk penerimaan, item yang kedua kamu ada pinjaman. Okay, dia kata akan terima dalam bulan November. So, kamu masukkan November RM90,000. Okay, yang tu satu. Nak dapat satu markah lah. Pinjaman kamu terima dulu. Okay, pada bulan November. Settle. Yang tu senang je lah, tak ada masalah. Ini pun ramai betul. Okay, sekarang ni kita baca pula bahagian berikutnya. Kata kerja berikutnya yang dia kata, pinjaman perlu dijelaskan. Tengok kata kerja dijelaskan. Bila pinjaman dijelaskan, so bahagian ni kamu kena masukkan di bawah bahagian pembayaran, kan? Okay, dia beritahu kita kena bayar dalam masa 5 tahun. Okay, itu bayar pokok. Bayar pokok dia 5 tahun. Kemudian dia punya faedah. Faedah atas pinjaman adalah 4% setahun. Yang faedah atas pinjaman adalah 4% setahun. So, kita kena masukkan jawapan ni. Bolehlah kalau buat masuk dua-dua pun ataupun boleh masukkan secara berasingan. Saya nak tunjuk ni cara kita masukkan secara berasingan. Okay, mula-mula kita tulis butiran yang kita nak bayar dia punya ansuran lah. Ansuran pinjaman. So, butiran pertama kamu tulis ansuran pinjaman. Dan yang kedua kamu tulis dia punya faedah lah. Faedah atas pinjaman. So, di sini untuk pinjaman, bila bahagian bayar balik ada dua benda lah. Itu ansuran pinjaman dan faedah atas pinjaman. Okay, bila kita start bayar, dia kata bulan berikutnya kan. Ayat tu kata bermula bayar balik bermula pada bulan berikutnya. Kita terima pinjaman bulan November, kita bayar balik pada bulan Disember. Okay, ni macam mana nak kira balik yang ansuran pinjaman? Okay, kita pinjam RM90,000 kan. So, yang kita nak kira ansuran pinjaman tu, dia punya ansuran kita ambil RM90,000. Kita bahagi dengan 5, itu dapat bayaran setahun. Kamu bahagi lagi dengan 12 pula lah. Ya, kita buat 2 kali bahagi. So, cuba tekan kalkulator. RM90,000 okay, bahagi 5, kamu dapat RM18,000. Yang tu kena bayar balik setahun RM18,000. Kita nak buat ni bulan-bulan kan. So, kamu bahagi lagi dengan 12 pula. Okay, bahagi dengan 12. Jadi, sebulan kamu kena bayar sebanyak RM1,500 ansuran pinjaman. Boleh faham tak lah? RM90,000 bahagi 5 untuk kita nak dapatkan bayaran balik setahun. Sebab kita nak buat bulan-bulan, so kamu bahagi pula dengan 12 bulan. So dapat sebulan RM1,500. Okay, yang ni kamu letak bawah baris ansuran pinjaman lah. Bulan Disember RM1,500. Okay, selesai yang ansuran. Sekarang ni kita tengok pula yang faedah. Okay, faedah. Dia kata 4%. So yang faedah pula, kamu ambil 4% darab dengan pinjaman lah, darab dengan RM90,000. Kalau kamu ambil yang ni, kamu akan dapat setahun. Dan 4% tu setahun. So, tekan kalkulator kamu. 0.04, 4% lah, 4%. Darab dengan RM90,000.
kamu akan dapat 3,600. Yang tu faedah untuk setahun. Kita buat ni untuk sebulan. So, kamu bahagi pula dengan 12. Okay, bahagi 12. So, sebulan kamu dapat faedah pinjaman sebanyak RM300. So, kamu tulislah di bawah ni, di bawah baris faedah atas pinjaman, RM300 pada bulan Disember jugalah. Okay, yang itulah untuk pengiraan penerimaan pinjaman. Kita masuk bawah tambah dulu dan kita buat pula dia punya pembayaran baru masuk bawah pembayaran. Okay, so nombor 3 Roman selesai. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Okay, baik. Kita tengok pula nombor 4 Roman. Sebuah kenderaan pelbagai guna MPV berharga RM88,000 akan dibeli. Okay, tengok kata kerja. Kita akan beli sebuah kenderaan. Okay, fikir logik lah. Kalau aku beli benda, duit tu kita terima, kita bayar. Kita akan bayar kan. So, ini kamu kena rekod di bawah pembayaran. Duit keluar lah bawah pembayaran. Tapi baca bagi habis dulu lah. Apa yang kita rekod sebenarnya? Dengan wang pendahuluan sebanyak RM50,000 dalam bulan Disember. Dan bakinya akan dijelaskan apabila kenderaan diterima. Soalan ni mudah lah. Maksudnya kamu tak payah fikir pasal bayaran yang baki tu. Sebab baki tu belum lagi berlaku. Jadi kamu hanya fikir merekod pembayaran wang pendahuluan sahaja. So untuk ini masukkan di bawah pembayaran lah. Sebuah pembayaran. Butiran kamu boleh tulis sebagai kenderaan. Okay, jadi kamu hanya masukkan RM50,000 di bawah bulan Disember. Yang tu ialah nak masukkan hanya RM50,000 saja di bulan Disember. Yang bayaran balik tu tak payah fikir lagi. Okey, anggaran perbelanjaan bulanan. Yang ni pun walaupun cikgu dah pesan berkali-kali tapi kamu masih lagi memasukkan butiran asing. Okey, antara benda 4 item ni, yang mana kamu tak payah masuk anggaran perbelanjaan bulanan ni? Siapa boleh sebut? Siapa item mana kamu tak payah masukkan? Baik, minta seorang bagi tahu. Susut nilai. Ya, susut nilai. Susut nilai ni tak payah masukkan. Tapi duk masuk situ lah. Ramai masukkan balik susut nilai. Susut nilai ni tak payah masuk. Dia tidak melibatkan pembayaran tunai apa-apa pun. Nanti kalau kamu ingat balik kan, dia punya catatan bergu pun. Debit, belanja susut nilai, kredit, susut nilai, terkumpul. Dia bukan belanja wang. Dia belanja yang kita buat dia punya angka. Dan kita charge ke sebagai belanja. Kita bukan bayar ke orang pun. Jadi yang nak masuk hanyalah gaji pekerja, sewa kedai dan juga kadar bayaran. So yang tu perbelanjaan bulanan. Maksudnya tiap-tiap bulan angka-angkanya sama lah. Okay, ni salin lah balik lah. Kamu semua ini tak ada masalah. Ini semua betul. Saya tulis dulu jawapan kat saya ni. Gaji RM42,000 tiap-tiap bulan. Lepas tu kita ada sewa dan kadar bayaran. Sewa dan kadar bayaran. RM4,200 dengan RM3,500. RM4,200 dengan RM3,500 tiap-tiap bulan. Okey lah, yang tu yang bayaran bulanan. Jadi ingatlah, susun nilai tak masuk. Cikgu dah beritahu antara benda-benda lain yang tak masuk. Contohnya hutang ragu, hutang lapuk kan, benda-benda yang tak masuk. Yang bukan melibatkan tunai. Dia belanja tapi dia bukan cash. So dia bagi tu sebagai nak memerangkap kamu saja. Okey, yang berikutnya, yang ni komisen ni. Okey, tengok dia punya dua ayat. Komisen 2% dijangka diterima. So kalau diterima, fahamlah kan masuk bawah penerimaan. Tapi kamu tengok, kamu nak kali pula angka mana. Komisen dia jangka akan terima bulan November. Okay, itu yang pertama. Okay, komisen kita akan terima bulan November. Tapi untuk jualan bila? Untuk jualan bulan Oktober dan
November. Okey, saya naik kat atas balik sebab kita nak guna angka kat atas dulu kan. 2% akan terima bulan November. Okey, so yang pertama kamu boleh tulis dulu dia punya butir. Okey, butir boleh tulis commission. Okey, commission nak terima bulan November. Okey, saya pakai dulu color dulu. Ni bulan November tentu. Okey, nak terima bulan November. Dia kata berapa persen ni? Commission sebanyak 2%. Kan 2% daripada angka jualan Oktober dan November. Okay, kita tengok balik angka jualan Oktober dan saya guna balik ayat nombor 1 Roman. Yang ni lah 205,000 ni kamu darab dengan 2%. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 205,000 darab dengan 0.02. Yang ni kamu dapat 4,100. Yang tu daripada jualan bulan Oktober baru. Kan dia kata termasuk juga dengan jualan November. So tengok ni angka lagi satu pula. Okay, kali dengan 2%. So tekan kalkulator kamu 250,000. Okay, darab dengan 0.02. Yang ni kamu akan dapat RM5,000. Nampak? So kamu ada dua angka yang kamu kena kira. Yang pertama kamu dapat 4,100. Yang kedua kamu dapat 5,000. Jadi berapa ringgit nilai commission? Kamu dah masukkan sebanyak 9,100. Nak kena total lah. Jumlahkan dua-dua lah. 9,100. Okey, itu maklumat commission. Ini pun ramai kat dalam betul. Tahniah yang betul tu. Okey, ayat terakhir. Promosi. Okey, promosi. 2 bulan sekali. Promosi ni nak letak kat mana? Terima ke bayar? Kita fikir logik kita lah kan. Promosi, kita buat bayaran. So ini kamu masuk di bawah pembayaran. Tapi dia kata 2 bulan sekali. So yang kali pertama bila? Kali pertama bulan Oktober dia bagi angka 6,500. So yang tu boleh tulis dululah. Saya naik balik ke atas. So yang pertama kamu boleh masukkan promosi. Butiran promosi. So bulan pertama, bulan Oktober 6,500. Yang ni semua orang yang buat bahagian ni tak ada masalah. Memang betul tu. Cuma kamu confuse angka kedua. Dia kata 2 bulan sekali. Dan dia beritahu yang kali kedua tu akan berkurang kan. Akan berkurang 5% daripada bulan yang sebelum tu. Kan promosi sebenarnya akan berkurang 5%. So kamu kena ambil berapa angka? Dah kira 6,500. Angka ni lah angka yang promosi sebelum ni. Kamu kena darab dengan 95% sajalah. Ataupun kamu darab dengan 0.95. Sebab dia menurun. Okay, 100 tolak 5 tinggal 95%. So kamu ambil 6,500 kali dengan 0.95. Jadi kamu dapat 6,175. Yang tu promosi yang kali kedua. Tapi bulan bila kamu nak isi? Dia kata 2 bulan sekali. Jadi yang kali pertama dia buat bulan Oktober. Maksud kali kedua bila? Ini kamu kena masukkan di bawah bulan Disember. Nah, angka 6,175 tu kamu kena masuk di bawah bulan Disember sebab dia kata 2 bulan sekali. Maksudnya Oktober, November tu kira sekali promosi. Itu bulan yang Disember baru pula promosi yang kali kedua. Itulah dia punya butiran-butiran jawapan tu. Okeylah, saya tengok kamu punya jawapan dari segi kamu nak mengira baki awal, baki akhir tu, majoriti kamu tak ada masalah lah. Okeylah, ni jawapannya lah. Kita dah settle masukkan semua butiran. So, ni kamu lengkapkan jawapan lah. Jadi macam biasa, cikgu ajak tu kita label huruf kan. A, B, C, D, E. Kelebihan kurangan B tolak C baki akhir A tambah dengan D. Okey, baik. Sekarang ni apa kamu kena buat? Kamu kena kira dulu ke semua jumlah-jumlah penerimaan dan
pembayaran setiap bulan. Yang ni pun jangan silap kira lah, sebab ada murid yang kamu tercampur jumlah terimaan bulan Oktober tu dengan baki awal. So ingat betul-betul lah, penerimaan ni kamu ambil betul-betul hanya penerimaan sahaja. So untuk bulan pertama 205,000, bulan kedua 349,100, bulan ketiga 300,000. Ini jumlah-jumlah penerimaan. Okay, kemudian kamu jumlahkan dulu pembayaran. Okay, pembayaran bulan yang pertama kamu dapat 205,800. Pembayaran bulan November 233,500, dan pembayaran bulan Disember jumlah dia 279,875. Okey lah, so lepas tu kamu kira lah lebihan dan kurangan lah. B tolak C lah, terima tolak bayar. So bulan ni dapat kurangan. Dapat kurangan RM800 kan. Okey. Bulan yang kedua dapat lebihan. Dan bulan yang ketiga pun dapat lebihan lah. 20125. Okey, last sekali kamu kira baki akhir. Buat bulan demi bulan lah. Tengok bulan Oktober dulu lah. Baki awal bulan Oktober tambah dengan lebihan ataupun tolak kurangan. So sebab kita dapat kurangan, maka kamu kena tolak. So 62,500 tolak 800. So dapat 61,700. Bawa ke atas lah. Ini bawa ke atas. Ulang langkah yang sama. Baki awal tambah dengan lebihan. Okey, cek lagi lah. 61,700 tambah dengan lebihan 115,600. Dapat ni 177,300. Okey, bawa ke atas 177,300. Okey, kamu tambah dengan lebihan bulan Disember. Tambah 20125. So dapat baki akhir bulan Disember 197,425. Okeylah, itu jawapan belanjawan soalan nombor 5 percubaan negeri Kedah